إلى النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الله الاسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Kita nombor berapa ni? Ya, 11. Nombor 11 ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih idfin wujudaka fi ardil khumul Fama dabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Sembunyikan wujudmu pada bumi kumul, maka barang yang tumbuh dengan tidak ditanam tidak sempurna tumbuhnya itu. Ini sambungan daripada Ikhlas kita baca bulan lepas, mana Syekh Ibn Atta' mengingatkan kita segala amalan-amalan yang kita dirikan ni dia ibarat tubuh badan yang berdiri. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Segala bentuk amal ibadat kita, semayang ke, zikir ke, puasa ke, baca Quran ke, diibaratkan suwarun qaimatun, rupa yang berdiri dapat dilihat. Rokok, sujud, baca Quran, tawaf, sa'i, buat kerja haji. Nampak dengan mata kasar. Maka amalan ni diibaratkan tubuh badan yang jelas dapat dilihat. Sedangkan dia kata wa arwaha, makna kata ruh ibadat tu pula wujudu siril ikhlasi fihi, wujud ikhlas, rahsia ikhlas pada ibadat tu. Memberi makna amalan zahir kita ni, rokok, sujud ni dia ibadat tubuh badan. Ruh ibadat tu ikhlas. Kalau ibadat tidak ada ikhlas, dia ibarat tubuh tak bernyawa. Tubuh tak ada ruh, dia kaku, dia tak memberi makna apa-apa. Jadi ibadat ni mesti disertai dengan ikhlas. Ikhlas cukup penting. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tak suruh kamu, melainkan Allah suruh kamu tu makna kata menyembah Allah. Dalam ikhlas, dalam makna kata, dalam hal ikhlas beribadat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa bercita-cita nak jumpa Tuhan dalam keadaan Tuhan redha dia, makna dia mati nak jumpa Tuhan dalam keadaan Tuhan suka kat dia, falyamal amalan salihan, kena mengerjakan amal soleh. Dalam mengerjakan amal soleh itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan, mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Mempersekutu ni
niat kita ibadat tu kerana apa? Kerana Allah ke? Bukan kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, dipanggil syirik. Syirik tu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kerana dunia, pangkat, nak jadi masyhur, ataupun nak dipuji orang. Apa saja matlamat bukan kerana Allah, ditolak oleh Allah. Ibadat kita tu Tuhan tolak. Kerja kita sia-sia. Jadi setiap ibadat mesti makna kata dikerjakan dengan penuh ikhlas. Ini sambung sikit malam ni lagi bab yang dikatakan ikhlas. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, idfin wujudaka. Idfin ni mana? Sembunyikan, tanamkan wujudmu. Segala ibadat yang kita buat, apa juga yang kita lakukan, disembunyikan. Jangan kita duk gah. Jangan kita duk heboh kat orang. Pergi pejabat tengok mata merah je. Orang tanya kita, awak mata merah ni? Allah tahajud. Payah orang puji kita tahajud. Biar orang tahu kita buat amal ibadat. Itu kita nak supaya kita masyhur. Itu nama syuhrah. Lawannya khumul. Ni kita cerita bab khumul sekali lagi ni. Syuhrah ni ingin masyhur. Biar orang, nama kita di bibir orang. Panggil kita tok guru, panggil kita ustaz. Kita ni hati niat nak buat ibadat. Pasal tu pergi mengaji, biar orang panggil aku tok guru, panggil aku itu, panggil aku ini. Niat hati tu, niat hati. Orang nak panggil tak apa, biar dia panggil pergi. Nak panggil apa pun. Macam tok guru dulu, bukan dia suruh panggil dia tok guru, tapi orang semua panggil dia tok guru. Zaman dulu bukan ada apa nama, bukan ada handphone. Lah ni tak apa juga viral. Mak dulu mana ada viral. Kebaikan tok guru tu, kealiman dia tu, waduknya, tawaduknya tu meniti di bibir-bibir orang. Hang cerita kat aku cerita kat hang cerita kat aku. Goh macam tok kenali. Tuan guru Tuan Husin pokok senang. Namanya meniti bibir-bibir manusia. Bukan dia nak masyhur. Oleh kerana dia buat kerja Allah suruh, Allah masyhurkan dia. Itu tak apa. Yang tak boleh ni kita nak tu. Itu nama syuhrah. Ingin masyhur pun tak ikhlas juga. Jadi ibadat kita ni idfin wujudaka. Sembunyikan wujud engkau. Ibadat kau tu sembunyi, jangan duk cerita kat orang. Tapi yang ni kena faham pula tuan-tuan. Ada yang kena sembunyi, ada yang kena tunjuk. Pasal apa masjid? Bila buat masjid tempat orang ramai, hampir buatlah masjid atas bukit. Nu tengah laut tu. Bagi jorong jemaah. Pasal apa masjid buat tempat orang ramai? Pasal nak tunjuk gah. Nu menara buat tinggi-tinggi. Dia punya menara bang tinggi atas. Siapa nak tunjuk gah? Syiar Islam tu gah. Islam tu kena gah. Kan? Mai semayang pula disunatkan. Rumah kita tang tu. Mai kok nu, balik kok ni. Biar orang nampak ramai. Hari Jumaat pula disunatkan kita pergi semayang Jumaat pakai putih. Biar berkemutih semua tu. Islam dia nak syiar gah tu dia nak. Ada benda yang ditunjuk, macam kita buat keluar zakat, kita tanam padi keluar zakat, kena tunjuk terang-terang, elok tunjuk terang-terang. Orang Kedah panggil gerek. Saya duduk di Kedah dulu, dia apa bila nak keluar apa zakat padi, buah atas gerek tu tolak. Pergi mana yuk, pergi mana ro, bayar padi zakat. Pasal apa yang wajib diheboh-hebohkan? Kerana takut timbul fitnah. Buat bendang lebih puluh-puluh relung zakat tak keluar, dah timbul fitnah. Ya. Sunat sorok-sorok. Macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni miskin tuan. Dia cukup miskin, dia mana ada masa nak kerja. Dia kira perang tak berhenti. Isteri dia lah Fatimah binti Rasulullah. Pergi cari makan apa semua, cari upah tu upah ni aku ayak apa semua.
Dia tak ada masa nak kerja, tak meniaga pun tak ada. Dia kira berperang lah kerja dia. Dia miskin. Sayyidina Ali cukup miskin. Satu perempuan tuan, suami dia mati syahid. Dia memang orang miskin sungguh lah. Hari-hari tuan, dia bangkit pagi subuh nak semayang. Dia pergi keluar rumah dia nak ambil air semayang. Dia tengok atas tangga rumah dia ada makanan. Makanan tu tulis halal untuk puan. Dia ambil dia makan. Hari-hari. Dia duk sangka yang duk bagi makanan kat dia ni tentulah orang kaya macam Abdurrahman bin Auf, Osman ibn Affan. Contohnya kan. Tentulah orang hebat-hebat. Tapi tuan-tuan, bila terbunuhnya Sayyidina Ali, bila Ali dibunuh, hari ni kena bunuh, esok makanan tu dah tak sampai. Sampai sudah tak sampai dah makanan. Fahamlah dia bahawasanya yang bagi dia makanan selama ni Sayyidina Ali. Itu juga kita semayang fardu kena mai masjid berjemaah. Biar nampak ramai gah Islam tu. Mayang sunat digalakkan di rumah. Disorok-sorok, disembunyi-sembunyikan. Macam mayang tahajud kan. Mayang sunat witir, mayang sunat, macam-macam sunat lah. Digalakkan di rumah. Sedekah pun lagu tu. Dekat-dekat wajib ni macam zakat disuruh terang-terang. Tapi yang sedekah sunat bagi tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Kena ikhlas macam tu. Jadi kena faham pula. Jangan kita duk kata. Macam contoh ada orang dia tak setuju. Dia kata riak. Bukan soal riak. Riak ni bukan soal tunjuk tak tunjuk. Riak ni memanglah segi maknanya. Makna segi luar. Riak ni ra'a. Tunjuk. Memperlihatkan. Tapi makna dalam ilmu tasawuf, makna sebenarnya buat ibadat bukan kerana Allah, itu riak. Hamba kerana dunia riak. Hamba kerana nak orang puji riak. Hamba kerja kerana nak pangkat riak. Apa-apa saja hamba buat lain daripada Allah Ta'ala, itu namanya riak. Mengikut istilah ulama tasawuf kita. Kan? Ada kadang-kadang tuan, kita katalah tempat tu semua kedekut. Kedekut nak derma kat masjid pun tak mau. Boleh tunjuk, oi, tahu duit tu tunjuk ke orang. Tunjuk tu bukan dia nak tunjuk dia nak riak. Tunjuk tu supaya orang bersedekah lagu dia juga. Kalau itu tujuan dia nak menggalak orang lain bersedekah, tak ada masalah. Semua buat berkata sembunyi semua. Bila duit nak penuh tabung, tuan-tuan letak duit kat tiang tu, berapa nak isi. Tapi bila duit tu bergerak, tabung tu bergerak, banyak tak? Banyak lah. Jadi kita buat tu untuk menggalak orang bersedekah. Itu tak apa. Jadi yang dimaksudkan sembunyi itu, idfin wujudaka, sembunyikan wujudmu. Maksud sebenarnya di sini, sembunyikan amalan kita. Jangan nampak kita beramal. Kita nampak dengan mata hati kita, amalan yang kita buat ni semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Dalil dia Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Ibadat yang kita buat tu Allah bagi. Dalil lagi Allah berfirman surah Yunus, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakan olehmu Muhammad, ibadat yang kamu buat tu bi fadlillah, dengan anugerah daripada Allah. Bukan kita, anugerah Allah, pemberian Allah, hadiah kepada kita. Yang kita boleh semayang berjamaah tak sah ni, Allah bagi. Allah bagi hidayat, Allah bagi taufik. Kalau kita kata dengan kita, kederat kita, tenaga kita, ilmu kita, itu nama ujub. Kita tak sedar bahawa kita ujub dengan tak mengaji tasawuf. Kita mengaji ilmu tasawuf, kita faham
ibadat yang kita buat ni semata-mata anugerah Allah. Pertama, hidayah. Hidayah ni petunjuk yang Allah beri kepada kita. Kita nampak sembahyang Jumaat ni pahalanya besar, 27 kali. Walaupun tuan-tuan sekalian, ada orang dengar hadis ni, sembahyang berjemaah 27 kali ganda daripada sembahyang seorang. Ramai dengar, tapi mata hati dia tak nampak. Dia dengar telinga sini, dia keluar telinga sendiri. Dia buat tak tahu lah. Bukan setakat tu, orang azan pun dia buat tak peduli. Azan lah pakai mic deras ke mana pun, seolah-olah tak panggil dia, seolah-olah panggil orang lain. Seolah-olah makna kata azan tu untuk orang lain, bukan untuk dia. Padahal Allah atur azan cantik dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna Allah Akbar? Allah yang maha besar. Kalau hang betul-betul membesarkan Allah, hang akan tanya, buat ni, apa benda ni, apa benda ni? Asyhadu an la ilaha illallah. Mengingatkan balik kalimah dua kalimah syahadah yang kita ucap sebagai seorang Islam. Mengaku ketauhidan Allah, mengaku kerasulan Nabi Muhammad. Setelah tu baru disebut hayya 'alas solah. Marilah sembahyang. Kalau kamu orang betul-betul membesarkan Allah, mengaku Allah Tuhan kamu, mengaku Muhammad Rasul kamu, kamu mesti terpanggil punya nak pergi sembahyang. Tapi ramai ada orang dengar buat tak tahu ya. Yang kita terpanggil pasal apa? Allah bagi kita hidayah. Allah bagi kita hidayah, petunjuk. Petunjuk ni datang daripada Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad, orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhan mereka. Nurul hidayah, nur petunjuk masuk dalam dada dia, hingga rasa terpanggil nak pergi masjid. Terpanggil tu satu, itu hidayah baru. Yang boleh pergi masjid tu, itu taufik. Itu namanya taufik. Taufik ni takyid, kekuatan yang Allah anugerah kat kita, boleh pergi sembahyang berjemaah. Lepas tu kita boleh main jemaah, jangan sombong. Ini sebenarnya anugerah Allah, pemberian Allah. Bila tuan-tuan dapat main masjid, fahamlah tuan-tuan, yang tuan-tuan tu Allah sayang. Allah sayang dah tuan-tuan. Syukur banyak-banyak. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, yang depa boleh pergi masjid ni anugerah Allah. Wa bi rahmatihi, semata-mata kasih sayang Allah. Kita boleh main masjid berarti dengan kasih sayang Allah. Kalau Tuhan tak sayang kat kita tuan-tuan, Tuhan sibuk kita dengan benda-benda lain. Sibuk benda-benda lain. Tak nampak masjid, tak nampak kaki masjid. Dia jadi payahlah nak main masjid. Nampak dengan mata hati kita jelas bahawasanya bukan kita, Allah yang anugerah kat kita. Fa bizalika falyafrahu. Dengan sebab itu kita bergembira dengan pemberian Allah yang tidak terhingga, nikmat yang tak terhingga. Setengah orang meniaga untung baru rasa nikmat. Dapat pergi masjid tak rasa nikmat. Dapat buat ibadat tak rasa nikmat. Tuan-tuan main masjid berapa banyak tuan-tuan dapat? Berbanding tuan-tuan sembahyang di rumah. Pertama, tuan-tuan masuk masjid, sunat tahiyatul masjid. Tidak? Di rumah mana ada sunat tahiyatul rumah? Sunat tahiyatul masjid. Satu. Tuan-tuan dengar azan, tuan-tuan jawab. Jarang orang duduk dalam masjid dengar azan tak jawab. Di luar aku tak tahu. Di luar bawa kereta azan pilah tak jawab. Tapi di masjid kita jawab tak? Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas solah, la haula wala. Jawab azan tu. Lepas tu doa pula, lepas azan kita doa pula. Lepas tu sunat qabliyah. Sunat qabliyah lagi. Sembahyang berjamaah, pahala punya besar. Hai tuan-tuan, pergi sana esok menyelesaikan tuan.
Pergi sana menyesal tuan. Lagi seminit nak mati tuan. Seminit lagi kita nak mati. Tuhan kata apa? Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Pada hari ini Allah kata kami buka segala tabir yang tutup pandangan kita. Selama Allah tuan-tuan perhati kata tuan-tuan tak nampak apa. Seminit lagi nak mati, Tuhan kata, fakashafna, kami buka luas-luas. Fakashafna anka ghita'aka, kami buka seluas-luas apa yang tutup kita selama ni, kita tak nampak apa ada balik langit. Seminit lagi nak mati, Tuhan buka, kita nampak. Fabasarukal yauma hadid, pada masa tu penglihatan dia amat tajam. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat amalan sebesar zarah pun Tuhan tunjuk. Tuan-tuan main masjid, Tuhan tunjuk masa tu. Masa tu baru menyesal. Allah silap. Rugi aku tak pergi masjid. Ya Allah, pendek panjang sikit lagi umur aku. 2-3 minit jadilah. Umur 5, 6, 70 tahun tak mau main masjid. Nak mati minta tangguh-tangguh. Tuhan rakam dalam Quran tuan-tuan. Dalam surah Munafiqun. Dia kata apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin wa astaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau panjangkan umur aku sedikit jadilah. Panjang mana hendak? Ila ajalin qarib, pada waktu yang pendek, seminit 2 minit pun jadilah. Nak buat apa? Fa asaddaqu, aku nak bersedekah, aku nak wakaf. Umur 6-70 tahun nak tak mau wakaf apa, tak mau. Nak mati baru teringat nak wakaf. Wa akum minas solihin, aku nak jadi orang soleh. Aku nak pergi masjid, aku nak mengaji. Dah buat apa tuan-tuan? Tak ada dah, Tuhan takkan sambung dah. Kaki hang dah jam, tangan tak boleh gerak dah. Habislah tuan-tuan. Itulah saat tuan-tuan yang paling kritikal. Orang bercara mahkamah, waktu mana waktu kritikal? Waktu hakim nak jatuh hukum. Hati dung. Seminit lagi nak mati, waktulah kritikal. Kalau kita beramal soleh, insya-Allah tuan-tuan, Tuhan buka pintu langit, kita nampak dah lambayan bidadari, dengar dah kicauan burung, tercium dah wangi syurga. Allah, itulah saat yang paling menggembirakan kita tuan-tuan. Betul ustaz kata, betul. Janji Allah betul. Apa Nabi kata betul. Begitu juga ahli neraka. Allah silap aku. Nampak dah api tuan. Nampak dah, semua nampak. Janganlah sungguh saat tu. Lah inilah kita beramal. Dalam beramal ni kena ikhlas. Nak buat amal satu susah. Bila buat tak ikhlas pun tak mau juga. Ibadat sungguh-sungguh, ikhlas sungguh-sungguh. Tambah orang umur lagu saya ni, tak ada masa dah tuan-tuan. Dia panggil masa kecemasan. Kalau ibarat tuan-tuan orang main bola, masa tambahan. Tambahan masa kecederaan. Umur 60, 70 macam saya, mana ada masa lagi tuan-tuan nak melancong sana melancong sini, tak ada masa dah. Tak ada masa nak seronok-seronok, nak buat kerja sia-sia, tak ada masa dah. Tak ada masa dah nak berkelak ketawa, tak ada masa sangat dah. Tumpulah ibadat sungguh-sungguh tuan-tuan. Tumpulah. Tidak kita menyesal tuan-tuan, menyesal sungguh nanti. Jadi dalam beramal ini, pertamanya saya nak pesan diri saya tuan-tuan, kita buat ibadat, kita nampak ini betul-betul hadiah Allah kat aku. Allah bagi hadiah tau kat kita tu, ibadat tu. Satu hadiah kat kita. Dalil dia, qul bi fadlillah. Allah berfirman, wahai Muhammad, habaq kat depa ibadat yang depa buat tu
Bifadlillah, dengan anugerah Allah, pemberian Allah. Kita kena hargai pemberian Allah ni. Ini nikmat yang besar. Tapi tuan-tuan kena ingat, nikmat ni liak. Macam binatang liak. Dia boleh lari. Ramai orang duk main masjid, tak tahu pergi mana pun tak tahu. Duk kajian pergi masjid terhilang. Ada tak? Ada. Sebab Nabi kata, inna li ni'ami awabida ka awabidil wahsyi. Sesungguhnya nikmat ini dia liak tau. Liak macam binatang liak. Kalau kita belah kambing, belah lembu, terkeluar pagak habis, dia lari pergi ke lain. Nikmat ni kalau tak pagak betul-betul, dia boleh lari. Habis nak buat lagu mana? Faqayyiduha bisyukri. Tambahlah nikmat tu dengan syukur. Syukur nikmat Allah bagi boleh kita sembahyang berjamaah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Tuhan bagi kita rajin lagi buat ibadat. Sunatnya, itunya, ininya. Nak buat apa lagi? Duduk atas muka bumi, buat ibadat lah. Nak buat apa lagi? Tak ada siapa boleh tolong kita, tuan-tuan. Ni ada mayat. Hari-hari orang mati, tuan. Hari-hari. Orang muda jangan duduk ni sangat. Kami muda lagi, lambat mati. Oi, apa ingat orang muda? Kubur tu untuk orang tua je kah? Ada kubur tulis. Jatuh kawasan masjid tulis atas kubur. Kubur ini cuma untuk orang tua-tua. Ada? Mana ada kubur lagu tu? Kubur ni tua kah, muda kah, laki kah, perempuan kah, raja kah, rakyat kah, kaya kah, miskin, semua ada. Jangan muda ingat tak mati. Kematian dekat. Lari daripada mati tak boleh. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata olehmu Muhammad, maut yang kamu lari daripadanya, dia tetap akan menemui kamu. Berubat tak apa, tapi jangan ingat tak mati. Jadi kalau boleh-boleh tuan-tuan, sebelum kita mati, biarlah Allah campur kat diri kita ni perasaan kasih kepada Allah Ta'ala. Orang yang kasih Allah, kematiannya mudah, tuan-tuan. Orang yang kasih dunia, matinya payah, tuan. Hati ni kasih kat dunia, nak pisah dengan dunia enggak senang. Nak pisah dengan rumah banglo dia, duit juta-juta dalam bank dia, kereta mewah dia. Oh, seorang raja khalifah, tuan, dia pergi Madinah. Dia pergi Madinah, dia tanya, ada tak lagi sahabat-sahabat Nabi? Dia berkata tak ada dah, semua sahabat Nabi dah wafat. Tabi'in ada tabi'in. Tabi'in pun banyak dah meninggal. Ada pun 2-3 orang lah. Tak banyak dah. Tabi'in ni dia biasa jumpa sahabat. Dia pernah jumpa sahabat Nabi. Sahabat ni yang pernah jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi. Tabi'in ni dia jumpa sahabat, tak jumpa Nabi. Maka khalifah ni nak jumpa dengan tabi'in tu. Buat mail lah dia. Dia tua dah. Umur dah dekat 100 dah. Tua dah. Cakap pun tak orang nak larat dah. Lepas tu di antara soalan yang ditanya kat tabi'in ni, aku nak tanya kamu. Kenapa setengah orang bila nak mati ni dia takut? Ada orang pula suka nak mati. Mati ni kematian dia baginya perkara yang menyukakan dia. Macam mana boleh jadi macam ni? Dia kata khalifah, seorang yang terpisah dengan keluarga dia, terpisah dengan anak sendiri, isteri dia, hari apa yang dia paling seronok? Hari dia nak balik jumpa anak bini dia. Betul tak? Saya kena ISA 5 tahun, tak jumpa anak bini, terkurung dalam kem tahanan. Hari yang paling gembira saya, hari saya dibebaskan, nak balik jumpa anak dan isteri. Itulah hari yang paling gembira, nak jumpa dengan orang yang kita sayang.
Kalau kita ni sayangkan Allah, kasihkan Allah, kematian tu hari nak jumpa Tuhan. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan dapat jumpa Tuhan kamu, melihat Tuhan kamu, melainkan bila kamu mati. Kematian tu adalah hari yang kita boleh lihat Allah Ta'ala. Al-mautu jisrul habibi ilal habib, kata Nabi. Maut itu, kematian itu jambatan kekasih bertemu kekasih. Jadi kematian tu dia cukup suka Allah. Tuan-tuan tengok baru ni seorang ulama hebat di Pulau Pinang, Syekh Abdullah Bukhari, Imam Masjid Kapitan Kelin, umur dia 80 lebih. Saya dengar, saya tengok dalam video ada ustaz tu cerita, dalam umur yang setua itu sembahyang jemaah tak tinggal, jadi imam lagi. Dia berjalan tu pegang dinding masjid tu. Tak boleh berjalan begitu, takut terbalik. Nak jalan pergi masjid tu pegang dinding masjid tu. Tuhan bagi kat dia, Masya Allah, hafal Quran, alim. Wah, macam ni tuan-tuan, hari kematian tu hari yang menggembirakan dia, kerana dapat berjumpa kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang betul-betul sayang kat Tuhan, hari mati tu hari yang menyeronokkan dia. Allah buka pintu langit, dia nampak lambaian bidadari, dia dengar kicauan burung, dia nampak air sungai mengalir, dia dengar bunyi kocakan air di syurga tu Tuhan bagi kat dia. Bahkan kata ulama, Allah bagi dia cium wangi syurga tu dah sampai ke hidung dia. Muka mereka berseri-seri tuan, tengok tersenyum nak mati. Tapi kalau orang duduk dunia ni buat maksiat, nak mati cukup takut. Seperti mana kata ulama ni kepada khalifah, seperti orang yang lari daripada Tuhan dia, hamba yang lari daripada Tuhan. Dia tu hamba, ada Tuhan dia, dia lari daripada Tuhan. Yang paling takut nak jumpa Tuhan dia, cukup takut. Begitulah orang yang derhaka kat Tuhan, nak jumpa Tuhan dia cukup takut, cukup takut tuan-tuan. Mailah tuan-tuan, teruskan buat ibadat. Tambah tuan-tuan yang nak main mengaji ni, saya nak pesan satu ya. Teruskan pengajian tuan-tuan, mengaji sampai mati. Sampai mati tuan-tuan mengaji. Biar kita mati sebagai seorang ahlul ilmi, orang yang istiqamah menuntut ilmu. Kalau inilah tuan-tuan, saya nak bawa kat tuan-tuan khabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ja'al mautu wa yatlubul ilma. Siapa yang mati sedangkan dia sedang menuntut ilmu. Tak apalah tuan-tuan, siang kerja, malam mengaji. Tapi mengaji tak tinggal punya apa. Kerja siang, malam mengaji. Tapi dengan syarat, liyuh ya bihil Islam. Kita mengaji ni pasang niat di hati untuk menghidupkan agama Islam. Bukan mengaji nak bertengkar dengan orang. Bukan nak kata kat orang ni, kata kat orang ni. Tak, aku mengaji, aku nak beramal untuk diri aku, keluarga aku, rumah tangga aku, untuk masyarakat aku, negara aku. Man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam. Siapa mati sedangkan dia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, niat dia lagu tu, apa dapat dia dapat bila dia mati? Rasulullah kata, fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Antaranya ada antara nabi-nabi duduk dalam syurga, darajatan wahidah, derajat yang satu, bertemu bau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu apa? Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridha'an bima yasna. Malaikat menghampakkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu kerana suka dengan apa yang mereka buat. Tuan-tuan keluar rumah, malaikat hampak sayap. Tuan-tuan naik motor, malaikat kembang sayap di atas. Tapi tuan-tuan tak nampak. Tapi kita percaya apa Nabi kata. Tuan-tuan balik sekali lagi, malaikat kembang sayap lagi, pergi balik.
Dalam satu hadis Nabi kata malaikat sentiasa berterbangan di muka bumi ni mencari majlis ilmu. Mana tempat ada majlis ilmu, dia singgah. Dia singgah. Ni malam ni pun ada ni malaikat. Kalau ikut hadis tu, di mana-mana pun malaikat duduk. Dia bersama-sama dengan kita. Saat lagi kita pun balik ke rumah masing-masing, malaikat pun naik ke langit. Allah tanya dia, "Mai mana?" Allah bukan tak tahu, nak tunjukkan kebesaran kelebihan orang menuntut ilmu ni. Malaikat kata, "Aku pergi ke Al-Majaya, Masjid Al-Majaya." Mereka buat apa situ? Mereka cerita tentang syurgamu ya Allah, yang mana hadir tu semua gairah dengan syurgamu. Pernahkah mereka dengar tengok syurga aku? Malaikat kata tak pernah. Kalaulah mereka tengok syurga aku, sudah tentu mereka bertambah gairah untuk beribadat kepada aku. Habis mereka cerita apa lagi? Cerita bab nerakamu ya Allah, yang mana yang hadir tu takut dan gerun dengan nerakamu. Pernah tak mereka tengok neraka aku? Tak pernah. Kalaulah mereka tengok neraka aku, sudah tentu mereka bertambah takut untuk mengerjakan maksiat. Aku ampun semua sekali dalam masjid tu. Yang main mengaji kah, yang main tidur kah, semua Tuhan ampun. Tapi ya Allah, ada mereka-mereka itu yang tak masuk dalam majlis, duduk di luar kaki-kaki 5 masjid, duduk tepi jalan dengar kuliah. Yang tu pun aku ampun. Betul tuan-tuan, Nabi kata. Tapi dengan syarat apa yang saya sebut tadi, niat tu, niat mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jangan mengaji nak pergi bergaduh dengan orang. Ada ilmu sikit, keli dengan ulama' ni, keli dengan ulama' ni, haru biru. Jangan duk keli dengan siapa. Aku mengaji nak beramal, nak mentauhidkan Allah, nak beramal, nak ikhlaskan niat. Bukan mengaji nak tengkak dengan orang, nak bergaduh dengan orang. Tu maksud ikhlas. Tu dia. Jadi idfin wujudaka, sembunyikan wujudmu, yakni ibadat-ibadat kamu itu, fi ardil khumul, pada bumi yang tersembunyi. Khumul ni sebenarnya tuan-tuan, dia lawan syuhrah. Syuhrah ni buat ibadat nak masyhur. Khumul ni orang tak kenal dia tuan. Orang tak kenal dia dengan pakaian dia, dengan cara hidup dia. Ini orang yang disebut pakai khumul. Kadang-kadang kita tak kenal dia. Dia alim besar, tapi tengok cara dia tu tak nampak dia tu seorang alim. Dia orang kaya. Saya biasa jumpa dengan orang berpangkat besar tuan. Seorang engineer, Jabatan Parit dan Tali Air. Dia rajin atuk kuliah saya di Teluk Intan. Dia bawa saya pergi rumah dia. Allah, rumah dia macam orang biasa ya. Dia hidup biasa, qanaah, sederhana. Tak hidup bermewah-mewah. Duit dia banyak disumbangkan untuk kebajikan, kebaikan, bantu anak yatim, bantu orang susah. Dia ambil gaji dia tu sekadar untuk hidup, sekadar untuk diri dia dan keluarga dia. Yang lebih tu banyak digunakan untuk kerja-kerja ibadat. Jadi makna kata sembunyikan amal ibadat kita tu pada bumi yang tersembunyi. Jangan zahirkan kehebatan kita. Fama nabata mimma lam yudfin, maka barang yang ditanam, barang yang tumbuh dengan tidak ditanam. Ada tumbuh-tumbuhan tuan-tuan yang ditanam, ada tak ditanam. Contoh nyok, kelapa. Ada kelapa tumbuh tepi pantai, tepi laut. Betul tak? Dia tu duk hanyut buah kelapa tengah laut. Ombak pukul sampai pantai. Dah sampai pantai, dia keluar akar. Dia pun tumbuh. Tuan-tuan tengok pokok nyok yang tumbuh macam tu, yang tidak ditanam. Akar dia tak kuat tuan-tuan. Mai ribut, dia terbalik. Dia tak sama dengan buah nyok yang ditanam. Kita korek lubang,
Korek lubang kita tanam. Jadi akar dia duduk dalam bumi, mencengkam dalam bumi. Maka pokok yang ditanam ni dia lebih kuat daripada pokok yang tak ditanam. Benih dia. Begitulah ibadat kita, tuan-tuan. Yang ditanam dengan tak ditanam. Yang disembunyi dengan duk gah-gah tunjuk. Orang yang sengap ni, tuan-tuan, Masya Allah, alim. Yang duk riuh ni macam ayak dalam tin lah, kocoknya deras. Kalau ayak penuh tak berkocok, tuan. Kalau ayak ada sikit-sikit, dia punya kelocok tu lah. Ui. Cabar kata orang. Cabar orang ni, cabar orang ni. Ilmu tasawuf, dia kata ilmu ayak acak. Dia baik kata bangga tu. Menghina para-para ulama. Jadi benda ni caji payah. Jadi kita jangan tunjuk kehebatan kita kepada orang. Jangan kita takut-takut kita jadi takabur, jadi sombong, jadi angkuh. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka orang sombong. Allah suka orang macam Uwais Al-Qarni. Siapa kenal dia? Siapa pun tak kenal dia. Tapi Nabi kata Kak Umar dengan Ali. Ali, Umar, hang pi cari Uwais Al-Qarni. Dia seorang pengembala kambing. Pakaian dia kusut masai. Muka dia bersopak-sopak. Dia datang tak memberi munafaat. Dia tinggal pun tak mendatangkan mudarat. Macam orang kata melukut tepi gantang. Dia tak ada pun orang tak bisin. Tapi ingat, dia dikenali oleh penduduk langit, tak dikenali oleh penduduk bumi. Kalau dia menadah saja tangan ke langit, nescaya Allah makbul doa dia. Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Kamu Ali dan juga Umar, pergi cari dia. Jumpa dia, suruh dia berdoa untuk kamu. Bukan calang-calang Umar dengan Ali. Pasal apa? Dia khumun. Orang yang tak nampak kehebatan dia. Dia sembunyi kehebatan dia. Jadi kehebatan kita ni jangan tunjuk ke orang sangat. Kita buat macam biasa aja. Kan? Macam biasa. Banyak orang kaya, tuan. Ada seorang kaya. Kalau tuan-tuan tengok dia tak tahu dia kaya. Pakai Mercedes buruk, rumah kampung. Tapi tuan-tuan dia punya infak, Masya Allah. Masjid saya tu, tuan-tuan, tak kurang 200,000 dia bagi. Dia beli kayu-kayu ni. Kayu buat ni, buat masjid ni, rumah atas semua dia bagi. Bata, semen, pasir semua dia bagi. Tu masjid dekat Pondok Patih di Gerik. Sebahagian besar bahan binaan dia bekai kan. Atau tuan pi ke Terung, Masjid Kuala Terung, dia lagi bagi. Orangnya simple je, tak ada masalah. Nampak macam orang biasa. Dia sembunyikan kehebatan dia tu. Macam tu. Jangan dia tunjuk ke orang. Jadi fama nabata mimma lam yudfin. Maka barang yang tumbuh dengan tidak ditanam, la yatimmu natajuhu, maka tumbuhnya tak sempurna. Ibarat kita beribadat, nak gah-gah, nak tunjuk ke orang, ibadat kita tak cantik. Yang sembunyi itu yang cantik. Yang sembunyi itu cantik. Jadi kesimpulan kita malam ni, dapatlah kita faham. Maka Allah menuntut kita beribadat penuh ikhlas. Macam kata ulama-ulama kita, tok-tok guru kita, orang tua kita kata kat kita dulu, jadilah macam padi, lagi berisi, lagi menunduk, lagi alim, lagi tawaduk, lagi makna kata berisi, lagi tunduk, lagi kaya, lagi warak menunduk. Saya baca, betul tak tahu, saya baca beberapa tahun lepas dalam Facebook, kejadian di Tesco Alma Jaya, Bukit Mentajam. Saya baca cerita dia. Bagaimana seorang pihak keselamatan Tesco telah menahan seorang laki-laki kerana mencuri. Dia curi apa? Apple kan, mempelang limau kan, 3 biji, 4 biji. Apple 3 biji, limau 3 biji. Dia curi. Dia daripada kamera tangkap ni kan,
tahan, bawa pergi dekat general manager dia. Kebetulan dia Melayu lah, orang Islam. Kenapa hang curi? Anak saya tuan dah 2 hari tak makan tuan. Dia cakap tu dah teriak. Dia kata nak kerja tak boleh, isteri saya duduk dalam hospital dah 2 minggu. Dia kata anak saya kecil, rumah saya pun saya terpaksa keluar dari rumah sewa 3 bulan dah tak bayar sewa rumah. Lah ni saya menumpang rumah kawan di dapur rumah dia. Dia habaklah alamat sini. Pengurus ni hantar pekerja dia, kaki tangan dia pergi cek tengok. Betul yang tuan, budak tu terlentang, terkapak lapak, duduk di dapur rumah orang. Teriak, manager tu teriak. Dia bagi, ambil biskut lah, makanan dia bagi kawan tu. Dia bagi duit lagi. Hang pergi balik bagi anak hang makan semua. Esok pagi hang mai kat aku nak bagi hang kerja. Bagi jawatan lagi kat dia, kerja lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, orang makna kata kalau kita berjawatan pun, tapi kalau kita sentiasa bertifat tawaduk, hati kita jadi lembut. Kita prihatin dengan kesusahan orang. Kita tak akan bersifat sombong. Tapi kalau kita duk ego, duk tunjuk sana, tunjuk sini, ini menyebabkan tuan-tuan keras hati. Jumudul aini min khaswatil qalbi, kata Nabi. Keringnya ayak mata kerana kerasnya hati. Nampaklah tuan-tuan, kalau ayak mata ni payah nak keluar tuan, itu makna hati kita keras. Jangan biar dia keras, biar dia lembut. Biar dia lembut. Jadi orang yang hati lembut, dia mudah mengalir kat ayak mata. Tengok orang susah, dia terasa susah, dia nak bantu. Kita tengok orang jahil tuan-tuan, tak semayang, kita kesian. Bukan kita marah, kita kesian. Awak lah sampai tak semayang ni, apa nak jadi apa? Kesiannya. Bila timbul sikit perasaan kesian yang lembut hati ni, kita main satu dorongan nak dakwah dia, nak tarik dia. Kita nak selamatkan orang, nak tolong orang susah. Kalau boleh lagi ramai orang masuk syurga lagi bagus. Kita kesian tengok orang tak semayang, kesian tengok orang tak tutup aurat, kesian orang tak faham agama. Kita cukup kesian. Inilah hati-hati yang lembut. Allah anugerah pada orang yang ibadatnya banyak dan ibadatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita buat dengan penuh ikhlas. Kita seorang ibu bapa ikhlas dengan anak kita, didik dia cara agama. Jawatan kawasan masjid, pemimpin masyarakat dalam kampung, ikhlas dalam memegang jawatan. Dimarahkan masjid tuan-tuan, tarik anak muda bakat ramai-ramai. Kempen besar-besaran, ajak orang main imarahkan masjid. Kita nak selamatkan semua masyarakat kita di keliling. Ni kerja kita tuan-tuan sekalian. Bantu apa yang susah, bawa ke tengah-tengah kerajaan masyarakat. Ada yang susah sampai kita tak mau. Ada orang yang tidur dalam kelaparan. Kita tak mau ada orang yang tak mengaji kerana kesusahan. Dia tak mengaji. Pasal apa? Duit mak pak dia tak ada. Cari jalan macam mana nak bantu masyarakat. Ini semua tuan-tuan kita boleh buat sekiranya hati kita lembut, ibadat kita ikhlas. Allah anugerah kita kekuatan membantu kita dalam kerja-kerja Islam kita, insya-Allah. Di saat-saat tukut malam ni, mudah-mudahan sikit sebanyak Allah Ta'ala anugerahkan kita sebagai hamba-Nya yang ikhlas dalam kerja-kerja agama di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Wallahu a'lam bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtin bisalihati amalana. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.